Salam sejahtera, saya Crystal N. Anak Jibang dan rakan saya Eva Chris Anthony, Nur Syahira binti Dohan dan Sufaika binti Jalil akan membentangkan tentang wayang kulit Melayu. Pada asalnya, wayang kulit ini berasal dari tanah Jawa, Indonesia. Wayang merupakan perkataan Jawa yang membawa maksud roh, dewa ataupun bayang. Di Malaysia, terdapat 4 jenis wayang kulit, iaitu wayang kulit Melayu, wayang kulit Purwa, Jawa, wayang kulit Kelantan, Siam dan wayang kulit Gedek. Mengikut pemahaman Kosoma Dinata pada tahun 2013, beliau menyatakan bahawa seni persembahan wayang kulit merupakan seni tradisional atau teater tradisional yang telah lama wujud di Asia Tenggara, terutamanya di Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Manakala menurut pemahaman Osnes pula pada tahun 2014, beliau menyatakan bahawa seni pertunjukan wayang kulit ini merupakan satu bentuk teater tradisional yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang. Bayang-bayang daripada patung-patung kulit ini terdiri daripada pelbagai metodologi dan hayalan yang dipersembahkan dan dikendalikan oleh seorang dalang. Persembahan wayang kulit selalunya diiringi oleh satu kumpulan muzik, paluan atau gamelan dan juga alat tiupan seperti serunai dan alat bertali rebab. Dalang merupakan individu yang menggerakkan patung-patung di sebalik kain putih dan juga cahaya. Alat muzik yang digunakan semasa pertunjukan ataupun persembahan wayang kulit adalah 2 buah gong, 4 buah canang, 1 buah mong, sepasang kesi, 2 buah gendang dan sebatang rebab. Dari segi simboliknya pula, persembahan wayang kulit selalunya dilakukan di pelbagai tempat mengikut kemahuan dan keperluan masyarakat. Selalunya pertunjukan dan juga persembahan ini dilakukan untuk cara menyembah guru, untuk menyembuhkan penyakit atau mengubat orang sakit, upacara memuja semangat, sempena pesta menuai atau pesta kampung, perayaan hari jadi raja-raja untuk hiburan semata-mata. Wayang kulit amat penting buat masyarakat yang mengamalkannya kerana ia telah menjadi tradisi buat masyarakat mereka dan sekaligus telah menjadi amalan atau identiti yang unik buat masyarakat mereka. Wayang kulit juga mempunyai pengaruh Islam yang amat kuat. Maka dengan itu, kita dapat lihat pada setiap persembahan atau pertunjukan mempunyai pengajaran di pengakhiran cerita. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai wayang kulit di Malaysia. Wayang kulit adalah satu bentuk teater yang menggunakan patung kulit yang terdiri daripada pelbagai watak dan khayalan daripada gerakan seseorang dalang. Persembahan wayang kulit ini selalunya diiringi dengan kumpulan muzik, paluan atau gamelan dan juga alat tiupan serunai atau alat bertali iaitu rebab. Seni ini dimasyhurkan pada 1000 tahun dulu di kawasan negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Di Malaysia pula terdapat beberapa jenis wayang kulit iaitu wayang kulit Kelantan, wayang kulit Melayu, wayang kulit Jawa, wayang kulit Purwa, yang mana setiap wayang-wayang ini memberi perbezaan dan jalan cerita pada wataknya. Ini dibantu dengan alat perhubungan dan iringan muzik. Alat perhubungan pada asasnya semua bentuk atau jenis wayang kulit yang terdapat di Malaysia mempunyai pengaruh-pengaruh daripada Jawa dan Patani iaitu selatan Thailand. Tetapi perkembangan ini menyebabkan wayang kulit ini mengalami perubahan dan penyesuaian mengikut konteks dan penerimaan masyarakat tempatan. Perkara ini berlaku kerana wayang kulit pada dasarnya merupakan alat perhubungan, tetapi ia juga merupakan seni persembahan
yang dipersembahkan kepada orang ramai. Aliran cerita pada wayang kulit ini adalah bentuk patung-patung ataupun watak yang masih mengekalkan keaslian dan pengaruhnya, tetapi diselitkan dengan agenan lucu yang ada sepanjang cerita wayang kulit ini. Ia menjelaskan unsur-unsur tempatan dari segi bahasa dan juga peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Oleh itu, wayang kulit sebenarnya boleh dinikmati dengan dua peringkat, dan dua peringkat ini mempunyai peranan masing-masing. Selain itu, dari segi iringan muzik ialah persembahan wayang kulit terbahagi kepada muzik, percakapan dan gerak-geri. Lazimnya ketika patung bercakap, semua iringan muzik terhenti. Tapi ketika patung bercakap, hanya sedikit sahaja pergerakan boleh didapati kerana ia dilakukan melalui pergerakan seni tangan patung yang bercakap. Sebaliknya, apabila patung-patung ini digerakkan sama ada dalam perjalanan, suasana kalut akan dibantu oleh iringan muzik segera membina suasana suasana pergerakan itu. Tok Dalang adalah orang yang penting dalam persembahan wayang kulit kerana beliau mengambil tempat duduk di belakang tabir pentas dan beliau menggerakkan patung-patung watak ini dan memberi suara kepada corak dan juga mengeluarkan suara yang berbeza mengikut watak yang dimainkan. Tok Dalang ini juga tidak melakukan pertunjukan wayang kulit ini seorang kerana beliau dibantu oleh tukang unjuk yang menyediakan patung-patung watak berdasarkan jalan cerita yang hendak disampaikan oleh Tok Dalang. Kayu kasah iaitu sejenis alat muzik yang digunakan untuk menghasilkan kesan bunyi dalam agenan pergaduhan. Patung-patung ini dicucuk di atas pisang dan bayang pada watak ini akan terhasilnya cahaya melalui pelita minyak ataupun mentol elektrik. Hai dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan berkaitan estetika dan ekonomi. Estetika didefinisikan sebagai kajian terhadap satu kecantikan dan keburukan atau kekurangan sesuatu karya seni. Estetika juga didefinisikan sebagai menjelaskan bahawa mengapa karya seni itu halus dan ada juga tidak kerana ia tidak dapat dilihat secara estetika. Estetika terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah objek. Objek ni ialah pandangan pada sifat artistik yang relevan dari sebuah karya seni. Sifat ini menunjukkan karya seni sama ada ia baik atau buruk ataupun ia bersifat formal, iaitu dianggap sebagai sifat yang dapat difahami dengan pandangan atau pendengaran. Yang kedua ialah judgement. Judgement ini ialah menilai objek menjadi indah dengan menerapkan prinsip-prinsip kecantikan pada karya seni. Seterusnya, ia menerangkan tentang perbezaan, perihalan dan juga keputusan. Seterusnya ialah sikap. Sikap ni dikatakan memberi tanggapan atau penilaian terhadap sesuatu karya seni tersebut. Keindahan sesuatu karya yang dilihat secara menyeluruh untuk membina sikap estetika. Seterusnya ialah pengalaman. Pengalaman ni dikatakan sebagai pengalaman bagi manusia sejagat terhadap karya seni yang dinilai. Pengalaman ni memerlukan pengetahuan atau keupayaan untuk menilai dan memahami sesuatu karya seni dalam memperoleh pengalaman estetika. Konsep estetika wayang kulit. Yang pertama ialah muzik. Gubahan dalam sesebuah lagu menjadi susunan melodi yang membentuk nada yang harmoni sehingga menimbulkan rasa keindahan dan kenikmatan bagi pendengar. Bagi instrumen, ada 10 sehingga 13 instrumen yang berbeza-beza dalam memainkan bunyi muzik. Muzik menghadirkan syair-syair dalam sebuah wayang kulit. Wujud suasana yang berlainan dalam memberi estetika seperti suasana sedih, gembira, marah, percintaan, peperangan dan sebagainya.
Seterusnya ialah pengantar. Pengantar ni dikatakan sebagai watak pengantar atau dalang dalam penyampaian wayang kulit. Cerita yang disampaikan dalam wayang kulit menggambarkan tabiat atau perilaku manusia sejagat. Ia dikatakan sebagai simbol manusia dari hidup dan kehidupan manusia dan bukan sebaliknya bahawa manusia merupakan simbol daripada wayang. Pengantar ni juga dikaitkan sebagai aspek ekonomi, politik dan juga sosial. Seterusnya ialah memiliki karakter yang pelbagai. Yang pertama ialah wayang panggungan. Seterusnya ialah wayang ricikan. Seterusnya ialah wayang simpingan kanan dan kiri. Seterusnya ialah wayang dudahan. Seterusnya ialah bentuk fizik. Bentuk fizik yang pertama ialah wajah atau muka wayang. Bentuk wajah yang ganjil seperti hidung wayang yang kecil dan mancung. Yang kedua ialah bahagian tubuh wayang. Bahagian tubuh wayang ini dikatakan sebagai penjelmaan nenek moyang. Seterusnya ialah tangan wayang. Tangan wayang yang dibuat lebih panjang dari ukuran tubuh wayang. Tangan wayang merupakan anggota tubuh yang boleh digerakkan ketika pelangsungan wayang kulit. Seterusnya ialah kaki wayang. Kaki wayang merupakan gambar kaki memiliki keunikannya. Panjang kaki wayang kira-kira setengah dari badan wayang. Seterusnya ialah wayang wanita. Wayang wanita ni digambarkan kecil daripada wayang yang lain. Hampir semua wayang wanita berada di posisi kakinya berada di posisi yang tergambar sejajar, agak berjauhan antara satu kaki yang lain. Seterusnya ialah wayang dagelan. Wayang dagelan ni merupakan jenis wayang yang membawa maksud raja yang melengkapi dalang saat pementasan wayang kulit. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan ekonomi. Ekonomi ini merupakan sebagai pembangunan sektor ekonomi, sebagai tarikan terhadap pelancong luar dalam membuka pertukaran wang asing. Cara pembentukan wayang sebagai sektor ekonomi ialah pentunjukan wayang kulit perlu dikembangkan dalam memiliki aspek sosial dan sumber daya manusia. Ini akan membantu dalam mengangkat martabat wayang kulit ke peringkat global. Seterusnya ialah pembentukan wayang kulit yang lebih kreatif dan inovatif. Seterusnya ialah mengembangkan hal yang berkaitan strategi komunikasi, sosial, teknik permainan dan cara pertunjukan agar menjadi jalur strategi untuk membangun tradisi yang kuat kepada generasi muda melalui seni budaya. Dan yang terakhir ialah mengetengahkan dalam pendidikan formal dan informal. Okey, seterusnya masuk kepada cabaran. Cabaran kepada teater tradisional wayang kulit di Malaysia. Cabaran yang pertama adalah kurang pendedahan. Seperti kami sendiri, kami tidak akan mengetahui beberapa jenis-jenis wayang kulit yang ada di Malaysia ataupun di Asia Tenggara ini, jikalau bukan kerana kajian yang kami akan buat. Kerana sejak sekolah rendah lagi ataupun sejak dini lagi, kami tidak terdedah atau kami tidak diajar tentang wayang kulit yang ada di Malaysia. Seterusnya, penggemar yang kian hilang. Seperti yang kita tahu, setiap orang yang ada di bumi ini akan bertambah usia. Jadi, penggemar-penggemar ataupun penggemar-penggemar wayang kulit ini semakin lama yang sedia ada, semakin lama
dimakan usia atau telah lanjut usia, dan ada segelintir mereka yang telah pun meninggal dunia. Seperti tokoh seniman kita yang pertama di Malaysia yang datang daripada bidang teater tradisional wayang kulit ini sendiri. Cabaran yang ketiga adalah pandangan negatif. Okey. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini ataupun di Asia Tenggara, khasnya di Malaysia lah, semua kita, kebanyakannya kita telah memeluk agama. Jadi, wayang kulit ini, dia mempunyai kepercayaan kepada mitos atau kepercayaan kepada alam gaib yang syirik kepada agama. Akhir sekali, bagi kesimpulan kajian kami tentang wayang kulit di Malaysia, sebelum itu kami ingin mencadangkan atau memberi pandangan untuk cabaran-cabaran atau untuk mengatasi beberapa cabaran yang dihadapi oleh wayang kulit di Malaysia ini. Antaranya adalah mengenalkan wayang kulit di peringkat sekolah rendah ataupun dari peringkat sekolah rendah agar generasi muda tidak melupakan wayang kulit ini. Dan seterusnya, mewujudkan satu tempat khas untuk belajar tentang wayang kulit, sama ada membuat patung wayang kulit itu, atau membuat alat muzik itu, atau membuat pentas wayang kulit itu. Dan skrip atau kursus skrip untuk wayang kulit. Dan yang ketiga adalah menulis jurnal atau menambah banyak jurnal-jurnal atau penulisan tentang wayang kulit di Malaysia. Dan akhir sekali menghasilkan cenderamata untuk para pelancong sama ada daripada dalam atau luar negara agar mereka memperingati bahawa di negara kita ini ada wayang kulit. Okey, kesimpulannya seperti yang kita tahu, wayang kulit ini bukan sekadar teater tradisional, tetapi dia menggambarkan sikap, nilai norma, hati budi, dan konsep kehidupan serta kepercayaan atau pemikiran masyarakat pada waktu itu. Dan tidak dinafikan juga kalau wayang kulit ini telah menghadapi peredaran jalan cerita sejak dari dulu lagi. Kerana ia berubah sedikit demi sedikit dari mengikut kesesuaian dan kehendak masyarakat setempat. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Sekian saja daripada kami. Kami harap apa yang kami sampaikan daripada kajian yang kami lakukan ini dapat menambah sedikit ilmu tentang seni dan budaya yang ada di Malaysia. Sekian dan terima kasih.